أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلاة وسلاما على رسولنا الكريم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، إمام المتقين وقاعد الدعاة المجاهدين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang berada pada malam ini diberikan petunjuk oleh Allah untuk sama-sama kita memahami akan semua perkara yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya perkara yang berkaitan tentang syariat. Suatu perkara yang perlu untuk kita laksanakan di dalam kehidupan seharian kita semata-mata untuk mencari keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mampu untuk melaksanakan akan semua perkara yang telah diperintahkan oleh Allah. Dengan hal keadaan yang sama, kita juga menghindarkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Seterusnya sudah pasti kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan bersifat dengan ar-raja wal khauf, berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala di atas setiap perlakuan yang telah kita laksanakan, agar ianya diterima oleh Allah dan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan mereka-mereka yang bertakwa kepadanya. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini marilah sama-sama kita rungkaikan tentang apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa pengorbanan yang telah berlaku, hasil daripada sejarah yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berserta dengan anaknya, sehingga tuan-tuan sekalian ianya menjadi sunnah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup jauh perjalanan kehidupannya, tetapi kita mengambil daripada peristiwa itu untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita sebagai suatu pensyariatan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan,
maka sudah pasti ada hikamnya. Maka sudah pasti ada hikmahnya. Maka sudah pasti ada ceritanya. Kenapa tuan-tuan sekalian perkara itu dituntut kepada kita? Bukan disuruh, tetapi dituntut. Dalam istilah kata hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnat yang sangat dituntut untuk kita lakukan. Tuan-tuan, maka perkara yang pertamanya sekali, walaupun ianya telah pun berlalu meninggalkan kita, tetapi kita nak mengekalkan pengajarannya itu di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kalau kita sekarang ini hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi, tuan-tuan, akan meninggalkan tahun 1441. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Inilah antara hikmah yang terbesar, tuan-tuan sekalian, kenapa persyaratan ini Allah sekalikan dengan himpunan raksasa setiap tahun berlaku di Padang Arafah. Walaupun mungkin pada tahun ini ianya tidak berlaku seperti yang mana biasa, di atas asbab yang berlaku. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertamanya yang perlu untuk kita ambil adalah untuk mengingati sejarah. Adalah untuk mengingati sejarah. Sejarah apakah yang berlaku? Apakah kepentingan sejarah? Sehingga kita perlu untuk menjadikan sejarah ini sebagai suatu panduan dalam kehidupan. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Kehidupan manusia ini ibarat roda. Kehidupan manusia ibarat roda. Ianya akan berpusing. Kalau mungkin dia walaupun mungkin satu hari dia berada di atas, akan berlaku satu masa dia berada di bawah. Dan mungkin satu masa dia berada di bawah, dan mungkin satu masa dia akan berada di atas. Seolah-olah tuan-tuan sekalian, benda yang sama itu berlaku, cuma suasana saja berbeza. Ini sejarah. Dan sejarah ni tuan-tuan sekalian mengajar kepada kita tentang nilai dan arti kehidupan. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita mengambil sejarah-sejarah yang silam berdasarkan kepada keluarga kita sahaja, kita kadang-kadang rasa sayu dan sedih. Kerana apa? Mengenang kembali sejarah yang berlaku. Tetapi kalau sekadar mengenang saja tuan-tuan sekalian sejarah tanpa ada mengambil sesuatu perubahan, ia tidak ada gunanya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita mengambil kira sejarah ini untuk kita mengambil pengajarannya untuk kita laksanakan pada hari ini. Apakah ada pengajaran tuan-tuan sekalian yang kita ambil daripada hari ini sejarah yang berlaku? Iaitulah arti pengorbanan. Arti pengorbanan. Tadhiyah. Bagaimana kedua insan ini tuan-tuan sekalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian yang cukup hebat. Bukan calon-calon tuan-tuan nyawa menjadi pertaruhan, tetapi bagaimana sikap seorang ayah dalam keadaan mengutamakan amrun minallah, mengutamakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya. Begitu juga dengan sikap seorang anak dalam keadaan tuan-tuan sekalian dia menerima perintah juga daripada seorang ayah yang merupakan utusan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dia juga beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Menerima perintah dalam akal kata tidak munasabah, tetapi mereka mampu menerima perkara itu tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hati. Hari ini tuan-tuan sekalian, dalam setiap perencanaan yang berlaku, tuan-tuan, betul atau tidak, dua insiden berlaku dah pada dunia hari ini. Pertama semalam ke kemarin? Semalam
Penutupan berlaku di Beirut, Lebanon. Katanya hari ini pula berlaku letupan di mana? Di Dubai. Allahuakbar. Kata-kata. Tuan-tuan sekalian, kita tak nak dengar lah kata-kata. Tuan-tuan cari sumber ni. Saya pun tadi baru tengok sekejap aja. Ini tuan-tuan sekalian, sekejap je dekat kereta sebelum masuk tuan-tuan sekalian. Ada orang update tuan-tuan sekalian. Hari ni di Dubai pula letupan berlaku. Wallahualam. Cuba kita tak tengok lagi kesusahannya. Tuan-tuan, ini semua insiden-insiden yang berlaku. Dan kita kena mengambil pengajaran tuan-tuan sekalian. Mengambil pengajaran di atas peristiwa yang juga telah berlaku sebelum ini. Banyak sejarah-sejarah letupan berlaku. Hatta termasuklah bukan saja di negara Arab, tetapi juga di negara orang putih, Amerika Syarikat. 11 September. Ingat lagi? Tuan-tuan, letupan berlaku. Sehingga kadang-kadang kesannya tuan-tuan sekalian, fitnahnya itu terkena kepada siapa? Umat Islam. Terkena kepada Islam. Tuan-tuan, adakah kita hari ini perlu percaya tentang perkara-perkara seperti itu? Yang ianya adalah merupakan dalang orang-orang Islam yang mungkin ada hatinya tuan-tuan sekalian nak berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, kalau kita mengimbau sejarah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, tak ada pernah yang berlaku seperti itu. Tuan-tuan sekalian, Nabi berdakwah di kota Mekah. Kalaulah Nabi marah sangat, tuan-tuan, pasti Nabi ambil bom letup je, tuan-tuan. Di Taif, dakwah Nabi ditolak. Tuan-tuan, pasti para sahabat akan ambil letupan, tuan-tuan, sedang letupkan di Taif. Habis, tuan-tuan sekalian. Tapi Nabi tak pernah mengajar perkara seperti itu. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, apa pun insiden yang berlaku hari ini, kita kena yakin itu adalah merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh tolak. Itu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita kena mengambil pengajaran di atas perkara yang berlaku. Sesungguhnya Islam tidak pernah menerima seandainya ada di antara unsur-unsur pengkhianatan berlaku di atas penutupan itu. Mereka-mereka yang bersalah perlu dihadapkan ke muka pengadilan. Kenapa? Walaupun mungkin pelaku itu adalah orang Islam sendiri. Ni tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insiden yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam peristiwa menyembelih anaknya Ismail alaihissalam adalah merupakan perjalanan yang telah disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji mereka di atas sikap ketaatan. Sikap ketaatan mereka diuji dengan setara itu. Ya, akhirnya tuan-tuan sekalian, kita lihat hasil ketaatan yang subur di dalam jiwa mereka, sehingga mereka mampu untuk mengusir anasir-anasir yang menghalang mereka menjayakan misi tersebut. Akhirnya Allah jadikan perbuatan itu sebagai ikutan kepada seluruh umat Islam. Nampak tuan-tuan sekalian? Halangan-halangan, cabaran-cabaran yang berlaku kepada kedua insan ini dalam proses misi untuk menjayakan perintah yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua perbuatan-perbuatan mereka menjadi ikutan kepada seluruh umat Islam. Ini tuan-tuan sekalian, Allah nak tunjukkan sejarah. Ni sejarah yang berlaku. Sehinggalah tuan-tuan sekalian, ketaatan mereka ini dibalasi oleh Allah dengan satu ganjaran yang cukup hebat. Tatkala penyembelihan itu berlaku, Allah tukar. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun
fayakun, dalam keadaan sekelip mata, tanpa diduga oleh kedua insan ini, yang hal keadaan mereka tidak sedikit pun ada keraguan, maka Allah SWT telah membalas di atas keikhlasan mereka dengan seekor apa? Kibas. Tuan, ini semua kerja siapa? Allah. Sedangkan Ismail alaihissalam cukup ikhlas di dalam menerima takdir tersebut. Walaupun dalam keadaan dia baru saja bertemu dengan ayahnya setelah sekian lama terpisah, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, namun dia redha. Dia redha. Sebab tu tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suratul Bayyinah kita lihat, ya, dalam keadaan mereka mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tu zakah wa zalika dinul qayyimah. Tuan-tuan, mukhlisina lahuddin, golongan yang sentiasa mengikhlaskan diri mereka di dalam menguruskan urusan agama. Sebab tu tuan-tuan, dalam keadaan kita untuk mengurus agama ini, mestilah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep kita tuan-tuan sekalian, dalam mengikhlaskan diri semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Tu tadi, liya'budullah. Sebelumnya itu, liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dalam keadaan mereka ini tuan-tuan sekalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukhlis. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam isu yang kita bahas sebelum ini, al-wasilah, perbuatan yang kita lakukan untuk wabtaghu ilaihi, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, setiap perbuatan yang kita lakukan untuk menuju kepadanya, tuan-tuan sekalian, dalam konsep liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ini tuan-tuan sekalian, inilah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail. Kedua insan ini tuan-tuan sekalian melakukan semua perkara tersebut di atas urusan agama, syariat, yang akhirnya hari ini ia menjadi ikutan kepada seluruh umat Islam, tuan-tuan sekalian. Sekarang, kalau tidak, perkara itu tak berlaku. Mana pernah dirancang oleh Nabi Ibrahim AS tentang perkara ini? Tidak pernah terfikir, tuan-tuan sekalian, apatah lagi untuk menyembelih anaknya. Tapi inilah hikmah paling besar Allah sediakan. Hasil daripada peristiwa itu kita lihat konsep penyembahan mereka lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka ini mukhlisina lahuddin. Mereka yang keadaannya tuan-tuan sekalian, Allah sebut dalam Al-Quran, man aslama wajahahu lillahi fahuwa muhsin. Ini tuan-tuan sekalian, apa dia? Man aslam, barang siapa yang keadaan itu telah Islam, wajahahu lillah, wajahnya itu difokuskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, semua benda yang kita buat tuan-tuan sekalian mestilah difokuskan ke arah itu. Tuan-tuan tengok ketika mana kita solat, Allahu Akbar. Sebab kita Allahu Akbar tuan-tuan sekalian, kita dah tak fikir dah, kita dah tak peduli dah apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita hanya apa? Fokus. Tak kala kita mengucapkan kalimah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, tuan-tuan, benda ni tuan-tuan kita sebut tuan-tuan sekalian dalam keadaan kita memfokuskan
pandangan kita, wajah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dibahaskan para ulama istilah wajah ini. Bala man aslama wajhahu lillah. Wajah. Kenapa orang Islam ni tuan-tuan hanya wajahnya saja disebutkan, diperbahaskan? Kenapa tak tangan? Kenapa tak kaki? Kenapa tak perut? Kenapa tak anggota yang lain? Tapi disebut apa? Wajah. Maka perbahasannya tuan-tuan, muka ini adalah merupakan anggota yang paling utama di peringkat luaran anggota kita. Bayangkan, tangan cukup, kaki cukup, semua cukup, muka tak ada. Macam mana? Ha? Tuan-tuan nampak ada orang tak ada kepala, jalan gitu aja. Apa jadi? Haru biru tuan-tuan sekalian. Tapi apabila kita nampak ada orang jalan tak ada tangan, orang jalan tak ada kaki, orang jalan tak cukup sifat tuan-tuan sekalian, tapi muka ada, pelik tak? Tak pelik. Biasa. Tapi kalau ada orang jalan, kepala tak ada, tangan jalan, kaki jalan, itu pelik. Menunjukkan betapa pentingnya apa ni? Ni tuan-tuan, kita tak perasan. Kita pula ni jenis orang Melayu tuan-tuan. Kita berpegang teguh dengan adat kita. Jangan menconteng apa? Arang kat mana? Tangan, kaki, perut, muka. Jangan menconteng arang kat muka. Maknanya tuan-tuan, nak conteng arang kat tangan tak apa. Nak conteng arang kat kaki tak apa. Asal jangan apa? Kau. Ni tuan-tuan sekalian. Hari ni tuan-tuan kalau nak kahwin dulu, tuan-tuan kalau nak kahwin dulu, dulu ingat tak masa nak kahwin? Tuan-tuan tengok isi tuan-tuan, apa yang tuan-tuan tengok? Tuan-tuan tengok isi tuan-tuan dulu, apa yang tuan-tuan tengok? Apa tengok bang? Iya ke tengok muka? Bukan tengok lain? Tak ya? Nampak? Tuan-tuan, muka juga menjadi pilihan utama kita. Kerana muka ni tuan-tuan ada satu benda yang menampakkan keseluruhannya. Walaupun mungkin kita hanya sekadar menghukum secara zahir, itu kita tak nafilah tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan Islam kita tengok berapa ramai orang mukanya putih melepak, tapi lain apa? Hitam. Ada juga. Sebab sekarang boleh buat tuan-tuan, muka je putih, lain tak jadi. Terpesona kita tuan-tuan, tertipu tuan-tuan sekalian. Ni. Tapi apa kan daya? Orang hanya akan tumpu pada apa? Muka. Jadi, kita bukan nak bahas dalam benda yang kita katakan tadi tuan-tuan sekalian. Itu berdasarkan kepada penafsiran kita semata-mata. Tetapi mengikut kepada pandangan syarak ni tuan-tuan sekalian. Muka ni Allah letakkan di tempat yang paling mulia, paling atas. Ni tuan-tuan sekalian. Muka ni tuan-tuan akan nampak keseriannya. Sebab tu tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila muka kita telah difokuskan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti dalam segala hal yang lain, perbuatan-perbuatan yang lain akan mengikut kepada jejak langkah yang sama. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang nak kita fokuskan tadi, apa dia? Sejarah. Mengenang kembali kepada peristiwa dua insan yang berlaku. Ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail di atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah mengambil peranan yang cukup penting. Jangan lupa sejarah. Sehingga sejarah ini tuan-tuan sekalian, peristiwa yang berlaku kepada insan ini menjadi syariat kepada kita.
sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus memberikan gambaran kepada kita hubung kait antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim. Tuan-tuan yang rahmat oleh Allah. Perkara yang kedua yang kita nak sebut pada malam ini, selain daripada kita mengingati akan sejarah yang berlaku kepada kedua insan tadi, sehingga menjadi syariat kepada kita, umat akhir zaman, korban. Iaitulah hasil daripada pengorbanan itu, lahirnya rasa syukur kita kepada Allah. Untuk menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keadaan sekarang ni tuan-tuan sekalian, walaupun kita diuji dengan pelbagai perkara, Allah masih lagi memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk melaksanakan ibadah. Memang payahlah sikit tuan-tuan sekalian, dia kadang norma yang baru ni. Ya, anak saya pun telefon tadi, tuan-tuan tak boleh buat lawatan pula. Kita dah okey lah tu, bagus lah tu, tak pergi lalu tuan-tuan. Ni anak kata, saya kata ni norma baru, biasalah, tak apa, sabar. Ni nampak tuan-tuan sekalian, memang payah. Tapi tuan-tuan sekalian, dalam keadaan kita yang seperti ini pun, Allah masih lagi memberikan ruang dan peluang kepada kita. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita hendaklah zahirkan rasa kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang hal keadaannya itu dilontarkan kedua insan tadi ni tuan-tuan sekalian. Syukur kerana mereka ni dapat bertemu setelah sekian lama berpisah. Kedua, bersyukur kerana Nabi Ismail AS terselamat daripada penyembelihan yang berlaku. Syukur. Ini tuan-tuan. Kita pada hari ini bersyukur dalam keadaan Allah beri kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah. Ini tuan-tuan sekalian. Jangan sampai kita tidak mensyukuri di atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, syukur itu dalam arti kata yang disebutkan oleh para ulama adalah kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Dalam konteks ini tuan-tuan sekalian, semua benda yang menjadi amrun, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fa'al ma syi'ta. Buat. Fa'al. Buat. Jangan fikir 2-3 kali. Dah nama perintah. Buat je. Ni tuan-tuan sekalian, jangan ada rasa ragu-ragu. Dah nama perintah. Buat. Tak mampu buat macam ni, ikut cara yang mampu. Buat. Solat. Begitulah hal keadaannya. Tak boleh nak berdiri. Duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, terlentang. Tak boleh terlentang, apa lagi tuan-tuan? Dengan mata. Mata pun sakit. Pakai apa? Pakai hati. Hati saya lagi sakit, Ustaz. Sakit hati saya ni. Macam mana? Mari sini kita sembahyangkan. Kalau dah sampai hati dia pun sakit, kan? Cakap dekat dia, tak apalah, kita sembahyangkan. Confirm hati dia baik. Nampak tuan-tuan sekalian? Nak ceritanya Allah bagi kelonggaran. Dalam keadaan kita melaksanakan sesuatu yang disebutkan sebagai amrun, perintah, Allah tunjuk jalan dan kaedahnya. Cara bagaimana untuk kita nak menguruskan perkara itu. Walaupun kita terpaksa menghadapi pelbagai kepayahan. Ambil wuduk, tak ada air. Ni tuan-tuan sekalian, nak melaksanakan ibadah sembahyang mesti berwuduk. Tak ada wuduk, boleh tak sembahyang? Boleh tak sembahyang? Tak boleh, mesti wuduk. Wuduk ni pula kena dengan apa? Air. Dah air tak ada, nak pakai apa? Pakai debu.
Debu tu istilah disebutkan para ulama sebagai jalan penyelesaian. Allah tunjuk dalam semua benda, tuan-tuan sekalian. Itu saya contoh dalam bab solat. Dalam segala hal yang lain, tuan-tuan sekalian, semuanya diuruskan. Semuanya diurus oleh Allah SWT supaya kita dapat melaksanakannya. Takkanlah tuan-tuan Allah tak tahu kita ni dahlah lemah jahil pula. Ini tuan-tuan sekalian, dahlah jahil lalai pula. Takkan Allah tak tahu? Allah tahu. Sebab tu Allah beri jalan penyelesaian. Macam mana kita nak selesaikan perkara itu? Ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya nak sebut dalam perkara yang keduanya apa? Hendaklah kita mensyukuri di atas segala nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Hari ini kita telah berada di hujung tahun, tuan-tuan. Asam garam kita sepanjang tahun ini bermula daripada bulan apa? Bulan apa? Muharram, bukan Januari. Muharram. Bermula daripada bulan Muharram, tuan-tuan. Bermakna sudah 11 bulan berlalu, betul? 11 bulan berlalu dah, tuan-tuan sekalian. Sekarang dah bulan Zulhijjah. Lepas ni habis dah. Ni tuan-tuan, 20 bulan nanti dah satu apa? Satu Muharram. Ni tuan-tuan. Cek balik dalam setiap benda yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Pertama, dari sudut kesihatan. Kedua, dari sudut umur. Tiga, dari sudut harta. Keempat, dari sudut kelapangan kita. Kelima, dari sudut kehidupan kita. Ni je Nabi pesan. Ightanim khamsan qabla khamsin. Cek. Masa kita sihat dulu, kita buat apa? Masa kita berharta, kita buat apa harta kita? Masa lapang kita buat apa, tuan-tuan? PKP ni, tuan-tuan sekalian, masa lapang kita berapa bulan? 2 bulan? 4 bulan? Buat apa? Ke hanya tengok melayari makanan-makanan yang enak-enak? Ni tuan-tuan sekalian, cek. Masa lapang sudah pasti masa hidup kita lah. Sebelum datangnya kematian, apa yang kita buat, tuan-tuan sekalian? Semua benda ni akan menjadi satu muhasabah. Kalau kita hari ini berjaya meletakkan ia sebagai satu tempat yang terbaik, bersyukurlah. Kerana Allah telah memberikan kekuatan itu kepada kita. Dan kepada mereka yang keadaannya mungkin terlalai, terlepas, masanya begitu saja, mulakan dari sekarang. Fal nabda bi anfusina. Maka kita mulakan dengan diri kita sekarang ni. Sekarang ni kita dengar, kita sedar, hanya tinggal beberapa hari saja ni, tuan-tuan. Katalah tinggal 2 minggu. 2 minggu dah kita buat betul-betul. Sebelum masuk nanti pada tahun yang berikutnya, untuk kita mengistiqamahkan dalam masa 2 minggu yang kita buat ni dalam keadaan muhsin. Muhsin ni apa? Dalam keadaan kita melaksanakan kebaikan. Nampak, tuan-tuan? 2 minggu lah, tuan-tuan. Kalau 2 minggu alang-alang ke, tak payah dah. Jangan. 2 minggu, tuan-tuan, cukup berharga. Orang-orang yang keadaannya, tuan-tuan, di padang mahsyar, masuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah, minta dengan Allah, balik ke dunia. Allah seolah macam terkejutlah. Kenapa pula nak balik ke dunia? Ini kan tempat akhirat, tempat yang kamu nak ni. Tuan-tuan, kenapa, tuan-tuan? Sebab mereka nak melaksanakan apa? Amal. Walaupun sekejap. Walaupun sekejap. Sebab tu, tuan-tuan, jangan berkira seminggu ke, 2 minggu ke, sedar je hari tu, fal nabda.
maka kita mulakan. Jangan tengok kawan, jangan tengok apa. Mulakan dengan diri kita. Tuan-tuan sekalian. Ini. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara yang ketiganya saya nak sebut adalah konsep taqarrub kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada hikmah cerita besar tuan-tuan sekalian, sejarah korban ini adalah konsep taqarrub kita dengan Allah. Taqarrub ni apa tuan-tuan? Pendekatan kita, diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan sekalian. Ya. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang hal keadaan sentiasa mencari ruang dan peluang yang ada dalam diri mereka untuk mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ibadah korban ini mereka sanggup berkorban, melaksanakan apa juga perkara demi untuk mempersembahkan sesuatu. Seperti mana yang telah dilakukan oleh Habil. Diterima korbannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil kesungguhannya memberikan persembahan yang terbaik. Berbeza dengan keadaan si Qabil. Dalam keadaan tuan-tuan sekalian, dia mempersembahkan sesuatu dalam keadaan yang tidak baik. Tidak bersungguh dalam melaksanakan perkara itu. Allah tolak. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam keadaan kita menguruskan semua urusan-urusan kita untuk nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buatlah yang terbaik. Kita sendiri boleh nilai perkara itu tuan-tuan. Sebab tu tadi kita bincang daripada awal, orang yang keadaannya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukannya itu ikhlas kepada Allah. Ini semua di antara faktor-faktor tuan-tuan sekalian yang akan menyebabkan diri seseorang itu disebutkan sebagai apa? Taqarrub ilallah. Ni tuan-tuan sekalian. Dan semua benda. Dia nak diri dia itu tuan-tuan sekalian dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tuan-tuan sekalian dia menjadikan Allah itu dekat dengan diri dia, maka sudah pasti mereka tidak akan berani untuk melakukan sesuatu benda yang dilarang oleh Allah. Sebab dia sudah berada terlalu dekat dengan Allah. Ni tuan-tuan sekalian, kena fahami konsep ini. Allah memang sentiasa bersama-sama dengan kita. Cuma kita kadang-kadang terlupa perkara tersebut. Disebabkan apa? Nafsu yang berlaku kepada diri. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan sekalian kalah dengan nafsu tuan-tuan sekalian yang disebutkan sejengkal daripada bawah apa? Bawah pusat, dan sejengkal daripada atas pusat. Ni nafsu ni kita kalah. Apa dia nafsu atas pusat sejengkal tuan-tuan? Perut. Pusat tu tuan-tuan bukan perut. Pusat tu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan buka perut tuan-tuan tu, dia adalah apa? Usus. Hari ni tuan-tuan, ada orang buat operation belah apa? Potong usus. Kerana apa? Kerana nak kurang makan. Ada tak orang buat? Ada. Kalau tuan-tuan nak kurus, kalau dah kurus macam ni tak payahlah. Dah kurus macam ni nak potong usus lagi kurus lah. Tuan-tuan, ada setengah orang yang dah besar tuan-tuan sekalian nak kurang makan, tak boleh nak kawal, potong. Ni tuan-tuan sekalian, usus. Sebab tu perut ni kedudukannya di mana? Di atas. Bawah kadang ni tuan-tuan sekalian, ni namanya apa? Perut. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita tekan ni, bawah ni, nanti dia akan keluar apa? Tekan perut, dia akan keluar apa? Keluar angin. Tahu keluar angin? Sama ada daripada atas atau daripada bawah. Pilih je nak keluar mana. Ni tuan-tuan sekalian. Ni. Perut. Satu lagi benda yang kita kalah, sejengkal bawah pusat. Apa dia? Kemaluan kita. Ni tuan-tuan sekalian.
Kalau kita tak dapat nak kawal benda tu, tuan-tuan sekalian, apa bezanya kita dengan apa? Ya? Apa bezanya kita dengan haiwan? Sebab tu tuan-tuan sekalian, konsep takarrub ini amat penting. Dalam keadaan kita mengawal kehidupan kita dengan iman yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Dan akhir sekali, dalam perkara yang nak saya kongsikan dengan tuan-tuan semua, hasil daripada hikmah yang besar, peristiwa korban ini tuan-tuan sekalian, untuk kita ambil dalam kehidupan seharian kita sekarang ini adalah apa dia? Pengampunan dosa-dosa di atas perkara yang telah kita lakukan. Dalam hadis banyak yang merukaikan perkara ni. Darah yang keluarnya itu tuan-tuan sekalian ibarat dosa yang apa? Berguguran jatuh ke bumi. Ni tuan-tuan sekalian. Maka kita ambil konsep tersebut dalam diri. Suasana sekarang ni tuan-tuan sekalian, kita mengikuti apa yang telah disarankan, yang sangat digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahu azim. Tuan-tuan, semua orang ada dosa, tuan-tuan. Saya lagi lah banyak. So saya ni banyak cakap. Orang yang banyak cakap lagi banyak dosa dia. Tuan-tuan yang dengar ni kurang sikit, tuan-tuan sekalian, sebab tuan-tuan dengar aja. Namun kalau semua diam aja, tak cakap, payah juga. Jadi saya cakap lah. Kalau tak, nanti semua tak sedar, susah juga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah beri peluang kepada kita. Dalam keadaan aku tahu kamu ni memang sentiasa berada dalam keadaan yang salah, khata', lalai, cuai, alpa. Kamu coverlah semua perkara tu dalam keadaan kamu menyegerakan diri kamu kepada keampunan Allah. Ingat tuan-tuan, sifatnya apa? Wasari'. Sifatnya apa? Menyegerakan, tu sifatnya. Menyegerakan kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hal keadaannya tuan-tuan sentiasa menyegerakan dirinya kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, Allah beri kepada kita apa? Jannat. Tu orang selalu sebut til jannah, til jannah, til jannah. Maknanya apa tu? Til jannah maknanya apa? Hingga ke syurga, hingga ke syurga. Cakap pandai itu, tak benda tak tahu pun ni. Tuan-tuan, jannat. Orang yang sentiasa mempercepatkan ataupun memperoleh segala dosa-dosa dia, tuan-tuan, mengampun orang kepada Allah Ta'ala, Allah beri dia jannat. Apa dia? Syurga. Syurga. Bukan syurga. 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 Allah tak kata nar, neraka tak. Orang mengampun je, aku beri dia syurga. Allahu Akbar, tuan-tuan. Nak apa lagi, tuan-tuan? Ya, keadaan itu, tuan-tuan, Allah kata, aku hamparkan syurga itu ibarat langit dan bumi. Aku hamparkan kepada kamu. Jadi, tuan-tuan, kembalilah kita kepada fitrah kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesiapa pun yang kekal hari ini. Semuanya akan mati. Jadi apabila kita tahu yang kita ni akan mati, bersiaplah kita untuk menuju kepadanya. Semoga kuliah kita pada malam ni Allah SWT memberikan satu kesedaran untuk kita memulakan kembali setiap sesuatu benda yang telah kita lalui. Mungkin dalam keadaan alpa, kita ubah. Mungkin ada yang kita terlupa, kita ubah. Mungkin ada di antara yang terkurang, kita ubah. Tuan-tuan sekalian, tidak ada sesuatu kelemahan yang tidak hal keadaan itu ditampung oleh kita
melainkan dalam keadaan kita kembalikan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hadzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin wassalamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا ممن يتبعون ما أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة النساء ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المسيح المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك